Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, yang pertama sekali kita mohon maaf kerana sedikit kelewatan atas sebab-sebab teknikal. Maklumlah kita ke udara ini secara maya tuan-tuan dan puan. Jadi ada di sana sini lengguk-lengguknya, ada yang kurang tepat, kurang betul kerana internet, kerana wifi dan berbagai-bagai lagi masalah yang dihadapi. Apapun, alhamdulillah kita bersedia sekarang tuan-tuan dan puan ya. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ni malam yang ke-29 tuan-tuan. Malam ni ialah malam ke-29, insya-Allah malam Jumaat, malam ke-29. Ada qaul mengatakan tuan-tuan dan puan malam ini ialah malam Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah minta kita banyak melakukan amal ibadat pada malam ini, qiyamul lail kita, tahajud kita, sembahyang taubat kita, sembahyang hajat kita, dan kalau boleh kita pun gugurkan sebutir dua air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang malam kita pada malam ini, insya-Allah, sambil banyak membaca Quran dan juga banyak bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan bersama kita ada dua orang ahli panel, sepatutnya tiga tuan-tuan. Tapi yang berbahagia Profesor Madya Dr. Izhar tidak dapat bersama kita pada malam ini, kurang sihat tuan-tuan dan puan apapun kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik kepada beliau. Saya rasa tidaklah serius macam mana pun. Tetapi malam ni dia perlu berehat dan kita berdua saja pada malam ini. Iaitu yang pertama sekali kita sahabat kita, teman kita yang dah dua kali datang dalam program kita ni tuan-tuan dan puan, iaitu Syamsul Debat, dan seorang lagi ialah Al-Fadhil Ustaz Hanafiah yang bersama Ustaz Hanafi yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi tajuk yang kita bincang tuan-tuan ialah Marathon Ramadan, jumpa semua di syurga. Cantik tuan-tuan. Marathon Ramadan, jumpa di syurga. Walaupun kita sudah marathon, sudah melalui satu part 3 yang pertama sudah dilalui, satu part 3 yang kedua sudah dilalui. Sekarang ni di hujung sekali satu part 3 yang ketiga. Maknanya sudah berjalan, sudah marathon, dan sekarang kita insya-Allah nak berjumpa teman-teman seluruhnya para penonton ribuan pada malam ini. Nak berjumpa di mana tuan-tuan kita nak jumpa? Bukan nak jumpa di kedai mamak, bukan nak jumpa di kedai Korea, bukan nak jumpa di kedai Jepun, bukan nak jumpa di pusat-pusat beli belah, tapi kita nak jumpa teman-teman seluruhnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mulakan ni saya minta Al-Fadhil Ustaz Hanafi dulu agaknya untuk memulakan majlis ini dengan memberikan satu mukadimah. Tajuk kita ialah Marathon Ramadan, jumpa semua di syurga. Jumpa semua, bukan jumpa seorang, bukan jumpa dua, semua sekali. Tuan-tuan dan puan, kita nak jumpa di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sila Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, moga kamu bertakwa. Setengah tafsiran kata pasti kamu bertakwa. Dan perkataan takwa inilah yang membawa kita ke syurga. Kerana takwa itu adalah satu perasaan cinta dan rindu pada Allah. Orang yang bercinta dengan Allah, orang rindu pada Allah, ada 3 ciri. Ciri yang pertama, cinta dan rindu, sentiasa ingat kepada Allah. Macam kita cintakan seseorang, kita akan sentiasa ingat. So ingat ni zikir. Kena banyak zikir kepada Allah. 10 Ramadan terakhir, malam ganjil ni 29 ni, banyakkan zikir pada Allah. Kenapa zikir? Zikir itu tanda ingat kepada Allah. Melatih lidah dan hatinya serentak mengingati Allah. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, takut. Takut tapi taat. Takut ni macam mana orang yang rindukan Allah, yang cintakan Allah, dia takut Allah tinggalkan dia. Dia takut Allah tidak memandang wajahnya. Sebagaimana kita takutkan kekasih kita meninggalkan kita, begitulah kita takut Allah meninggalkan kita. Namun bila kita takut macam tu, kita akan taat. Ikut apa kehendak kekasih kita. Ikut apa saja yang kekasih kita minta. Dan kemudiannya, dalam masa yang sama,
kita tak nak melukakan hati kekasih kita iaitu Allah. Kita tak nak melakukan maksiat, kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan dosa dan seterusnya. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, dia banyak melakukan sesuatu yang menggembirakan Allah, iaitu dengan menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Apa dia sunat dan sunnah ni, ada banyak perkara, tapi kita akan hurailah selepas ni. Cuma ciri orang yang nak bertakwa ini, orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Ta'ala ni, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, dia mempunyai jiwa yang lapang, hati yang tenang, dan dia pula bila bertakwa ini, dia berdakwah. Dia mengajak orang lain semua ke syurga. Macam Datuk Hassan Ali ni, orang yang bertakwa. Macam Ustaz Samsul debat kita ni, orang yang bertakwa. Kita kena berdakwah supaya orang lain juga masuk ke dalam syurga sama-sama dengan kita. Maka firman Allah yang kedua juga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri dan keluarga kamu daripada api neraka. Kalau takut masuk api neraka, masuk syurga. So jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. So nasihat saya paling mudah, kita kena dakwah. Ajak keluarga kita malam ni. Rasulullah SAW pada malam-malam ganjil dan 10 Ramadan terakhir, Nabi mengejut isteri-isterinya. Nabi mengejut anak-anaknya untuk melakukan qiyamul lail bersama. Itu aktiviti Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sedih kalau ada seorang umat dia masuk neraka. Kalau boleh Nabi ni, ya Allah, nak semua dalam dunia ni yang bernama umat Nabi Muhammad masuk syurga. Kalau masuk seorang ke dalam neraka, Nabi lah manusia paling sedih. Itulah ciri-ciri maraton Ramadan, jumpa semua di syurga. Amin, insyaAllah. MasyaAllah. Para penonton dan mati sekalian, ya, Ustaz Hanafi ni tuan-tuan tahu, dia pernah diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ujian yang maha hebat, maha besar, maha berat, iaitu tuan-tuan kanser limfoma. Tuan-tuan, satu kanser yang ialah antara kanser yang sangat berbahaya, tahap 4, dan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan azam, dengan tekad, dengan banyak berserah kepada Allah, nampaknya tuan-tuan dan puan, Allah memberikan kesegaran, Allah memberikan kebaikan, pemulihan daripada kanser tersebut. Dan apa yang mereka buat, tuan-tuan dan puan, apa yang dibuat dengan sahabat-sahabatnya, naik flat ke flat, flat ke flat, flat ke flat. Cari apa, tuan-tuan? Cari orang-orang miskin, cari fakir, cari orang-orang yang asnaf, cari orang-orang yang OKU, cari orang-orang yang tidak bernasib baik, turun flat, naik flat, turun flat. Hari ini tuan-tuan, dia pergi ke flat, flat, susunan flat di Sentul di sana, untuk cari orang-orang yang tidak bernasib baik, tidak macam kita, berjalan macam kita, bercakap macam kita, makan macam kita, beristeri beranak macam kita. Tapi inilah masuk orang-orang yang non-unfortunate, yang less fortunate dibandingkan dengan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini pun jalan kepada takwa, mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan oleh Al-Fadhil Ustaz Hanafi. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul. Ustaz, saya tadi sudah dimukadimahkan dengan takwa, dan macam mana untuk mencapai takwa itu sudah disebutkan oleh Ustaz Hanafi. Untuk tajuk malam ni, Ustaz Syamsul, Marathon Ramadan, jumpa semua di syurga. Kenapa kita mesti jumpa semua di syurga? Tadi dah disebut dah, seorang pun tak mau tinggal. Kalau tinggal satu orang, tuan-tuan, satu orang masuk neraka, orang yang paling sedih sekali ialah Nabi Muhammad SAW. Bahkan tuan-tuan dan puan, dalam malam-malam, sama ada malam Ramadan atau tidak malam Ramadan, lebih-lebih lagi malam Ramadan, Nabi dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sujudnya begitu lama, berjam-jam dalam sujudnya, tuan-tuan. Dan Aisyah, aku dengar daripada dada Nabi Muhammad SAW, macam kawah yang dijegang, menggelegak dengan api yang marak, yang sedang marak untuk menggelegakkan air, tuan-tuan. Air itu menggelegak. Begitulah aku dengar bunyi tangisan Nabi Muhammad SAW. Apa yang aku Nabi dengar Nabi sebut, tuan-tuan,
Yang aku sebut, Nabi ulang-ulang disebutnya, ummati, 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 umatku, umatku. Artinya, bila sebut umat seluruhnya tuan-tuan. Daripada benua timur sampai benua barat, daripada ufuk atas selatan sampai ufuk, daripada kutub utara sampai kutub selatan. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya, kalau jumpa semua di syurga, maknanya tuan-tuan dan puan, kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan pastikan tuan-tuan, kitalah orang yang pertama yang melorongkan jalan mereka untuk jumpa mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ketua keluarga, tadi Ustaz Nafi dah sebut sikit kekeluargaan tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara, telah disebutnya tadi. Macam mana jalannya Ustaz Syamsul untuk kita berjumpa semua di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz Syamsul. Saya sebenarnya masih lagi terkesima lah dengan jawapan Ustaz Nafiah tu tadi. Kan masih kita bayang-bayang jawapan Ustaz Nafiah kan. Lepas begitu juga terkesima pula dengan soalan Datuk Hassan Ali ni. Memang macam biasa lah, soalan dia tu menyebabkan saya tak tahu nak gabar mana satu dah ni. Banyak benda yang kita nak bawa ni. Itu yang hebat dia tu kan. Hebat tu. Jadi bertuah lah saya malam ni. Tapi pertama-tama sekali yang saya tertarik tu adalah bila kita cerita pasal semua nak masuk syurga, ibarat kita rancang nak buat reunion lah. Reunion. Kita nak jumpa keluarga kita, nak jumpa keluarga Datuk Hassan Ali, nak jumpa keluarga Ustaz Nafi ni. Semua orang nak jumpa. Dengan tahap itu pun kita dah sebut, tajuk ni pun mesej dia sangat baik sekali sebab nak bagi sadar kepada semua orang. Buat baik jangan tak ajak orang. Buat jahat tu pun elak-elakkan. Biar sama-sama masuk syurga. Ini tak, bila orang ajak baik-baik, dimarah pula. Kan kau nak masuk syurga, masuklah seorang. Siap belagak lagi tu, macam tu. Sedangkan kalau kita flashback balik, Nabi kenapa? Nabi katakan 10 malam terakhir mengetatkan ikatan kain sarung. Makna Nabi buat apa? Nabi ajak, kalau ikutkan, kalau nak keseronokan dunia, Nabi ajaklah bini dia tu. Kan, untuk perkara-perkara yang diseronokkan oleh suami isteri. Tapi Nabi ajak untuk beribadah sebab ada kebahagiaan yang lebih hakiki yang nak kita kejar selain pada kebahagiaan atas dunia ni. Dan kalau kita tengok dari segi syurga dan neraka ni, sebab apa Nabi beriung ngajak ni kan? Sebab Nabi pernah berburak dengan Jibril. Jibril turun jumpa dengan Nabi. Kenapa muka kau pucat wahai Jibril? Kata Nabi. Apa hal? Apa cerita kan? Ni saya terjemahan lah, jangan terperanjat apalah Jibril burak cakap ni 9 pula dengan Nabi kan. Lepas tu Jibril kata, aku baru lepas tengok Allah memerintahkan kepada penjaga neraka supaya menyalakan api neraka tu dibakar selama 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, dari putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Lepas tu, habis tu yang kau takut kenapa? Yang kau pucat pula kenapa? Kau bukannya ada dosa. Kau bukannya buat salah. Kau taat selama ni, kau ibadah, kau sujud pada Allah. Apa kau takut? Alangkan malaikat yang paling mulia sebelum ini, Azazil, Allah janjikan azab untuk dia abadan abadah dalam neraka. Ini kau pula aku malaikat ni biasa-biasa. Tentu sekali. Kita atas dunia ni yang orang kompom lagi banyak salah. Relax, hebat tak reti kan. Orang tarawih dia relax. Orang ajak mengaji dia relax. Orang ajak pun tak reti kan. Macam seolah-olah macam tak apalah, Ustaz Nafi dengan Hassan Ali tu dia nak buat forum back lah. Aku pahala dah banyak, salah macam tu lah. Kan? Tapi sebenarnya apa dekat dia? Tu sebab kita ajak. Jadi saya nak beritahu, kita manusia ni, cerita daripada syurga ni maknanya, inilah matlamat kita yang paling utama dalam hidup kita ni. Tu sebab kita kata pertama, kita sebut 10 hari pertama, kerahmatan. 10 hari kedua, keampunan dosa-dosa, dan juga itu 10 hari terakhir ni pembebasan pada api neraka. Sebab kenapa nak bebas pada api neraka? Bukannya bebas pada api neraka boleh balik Seremban. Bukannya bebas api neraka boleh ke Lumpur, tapi nak pergi syurga. Nak pergi syurga, tapi masalah 3. Kita nak masuk syurga, 3 yang kita kena kejar. Pertama, kejarlah hidayah. Kejar hidayah. Petunjuk daripada Allah. Tapi kan, supaya apa? Sebab kita kerja hidayah ni supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Itu sebab kadang-kadang kita heran tengokkan kawan kita. Dia tak ada masalah. Dia marah beratur ke pasal rezimat tu, ramai orang nak masuk pasal raya payah. Dek PKP punya hal.
Tapi dia boleh sabar menunggu beratur panjang kek kedai nombor ekor. Tak ada masalah pula. Kan? Begitu juga kita tengok bagaimana orang ni kadang-kadang dia rasa tak ada masalah pun beli nombor ekor, dia like ya. Mengumpet tak ada rasa apa. Mengutuk orang tak rasa apa. Tak percaya, cuba kita tengok kat dalam laman-laman sosial. Berapa ramai yang alhamdulillah dekat Facebook ni kita salah satu alternatif, kita bagi ruang dan peluang orang boleh explore tengok. Okey, Raja Husnul Khatimah malam ni on air. Malam ni ustaz ni, malam besok ustaz ni. Pagi ustaz dia pun tanya, Ustaz Hasan Ali ni apa bateri dia pakai daripada pagi sampai malam? Berapa kali dia live sehari? Orang semua tanya kan. Tetapi dalam pada masa yang sama ada juga orang tak habis-habis tahap dia mengamuk dekat dalam Facebook pun tak tahu. Bila komen satu perkara, maki hamun, mencarut, cakap benda-benda tak elok. Sedangkan soalan yang patut kita tanya, Nabi ajar macam tu ke? Nabi tak ajar. Orang kita gamak cakap, aku ni mulut jahat, hati baik. Mana boleh macam tu? Nabi hati baik, mulut Nabi baik juga. Kenapa lah kita hati jahat? Apa mulut jahat, kita kata hati baik? Tak ada mana. Macam mana hati baik, macam juga mulut kita kena baik. Jadi mana kata, kita nak pastikan bila kita ni membiasakan buat baik benda baik dengan cara apa? Hidayah. Sebab saya tertarik pada satu sekolah saya pergi tu, kali saya ceramah tu, nampak kat pintu tu. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi nak buat itu macam mana? Hidayah. Supaya dapat beza betul dengan benda baik. Kalau tidak, dia tak semayang tak siapa. Dia tak bayar zakat. Kalau tak payahlah, buat apa bayar zakat? Bukannya duit tu sampailah, itulah ini macam-macam alasan bagi. Wah, zakat RM7, cerita zakat fitrah. Begitu. Kedua, yang kita nak kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah SWT. Melainkan anda di luar sana yakin dan percaya yang anda belum ada dosa setakat ni. Cuba angkat tangan. Siapa yang rasa tak ada dosa? Yang angkat tangan tu pun berdosa dah. Kan? Kan? Semua ada dosa. Yalah. Tadi ada yang dah berdosa. Lebih pula dah. Dia suruh kita dah tunggu lama ni. Inilah pemalih betul ustaz-ustaz ni. Dia tak tahu masalah teknikal ni. Dah berdosa dah. Kan? Jadi tuan-tuan jangan sanggup buruk tuan-tuan. Kita orang ni sebenarnya ustaz-ustaz ni nampak ya handal keluar YouTube selalu tapi bukan pandai benar IT ni. Kan? Kalau salah tokan tiba-tiba dah terkeluar, tiba dah padam kan. Awak tak pandai macam mana kan. Dan begitu juga selain yang ketiga ni penting. Iaitu kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga ada satu tiket. Apa tiket dia? Rahmat Allah. Semayang kau, puasa kau tuan-tuan. Allah Ta'ala tak pandang pun, tak ada diharap pun, tak ada dihadap. Kau buatlah apa kau nak buat. Tapi kita ni yang mengharap Allah terima. Itu sebabnya bila pergi raya tu, Nabi sebut taqabbalallahu minna wa minkum. Minta agar amalan kamu, kita ni semua diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dia nak sujud, bermain lagi, semayang Allahu Akbar. Sembahyang sujud dengan selama-lama, kita pun nak sujud macam Nabi. Sujud lama. Kita sujud lama tapi tak apa benda. Kita fikir hutang tak bayar lagi. Apa benda raya sok nak makan apa. Lambang sampai tak bakar ni. Itu yang kita fikir. Nabi fikir umat. Kita fikir paut macam mana. Itu sebab kita ni ada kita nak rahmat Allah. Kan? Kita nak masuk syurga, nak rahmat Allah. Dan nak rahmat Allah, tak ada pilihan lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kena ibadah banyak-banyak. Jadi bila ibadah tuan-tuan, selalu berlaku kadang-kadang. Kau dah semayang belum? Tanya anak. Yang dah semayang belum? Tanya isteri. Kadang isteri tanya, abang, lekor dah depan TV tu, tengok cerita Korea, dah semayang belum? Bini aku. Jadi, kita ubah. Jadi, Ustaz Nafi dah bagi dah ayat tadi kan, macam manakah Ustaz Datuk Hasan Ali dah beritahu, kita nak sama-sama masuk syurga. Jadi, apa salah? Bentang sejadah, sembahyang jemaah, settle. Kita semayang sama-sama. Jadi bila kita semayang, kita tahu hati pun lapang. Sebab apa? Salam atau sadri. Lapang dah tak? Sebab isteri anak kita ada kat belakang. Kalau bagi salam bilang seorang tahu sakit paut, tak apalah. Tapi paling tidak, kita semayang sama-sama. Kemudian ada jadi Quran, kita kaji sama-sama. Itu caranya. Jadi mana kata, pembudayaan. Kita tengok Nabi sendiri. Macam mana buat semayang jemaah macam mana? Nabi, kalau ikut Nabi, cuma Nabi baru bercita-cita. Nabi tak buat lah. Nabi baru bercita. Nabi kata, kalau ikutkan hati aku, Nabi kata, aku nak bakar rumah orang tak pergi semayang. Nabi kata. Tapi Nabi tak buat lah. Kalau Nabi buat kan dah jadi sunnah pula. Tak jadi kojo pula Datuk Hasan Ali dengan Ustaz Nabi pergi bakar rumah orang tak pergi semayang. Apa pula. Jadi makna kita cuma nak beritahu penekanan Nabi nak kita berjemaah. Jadi, Alhamdulillah. Kita dah ada masa daripada tempoh 18 Mac itu, Datuk Hasan Ali, kita ada masa untuk train, untuk membudayakan beberapa bulan ni
solat berjemaah bersama. Sampai pada satu ketika nanti lain macam lah kalau sembahyang seorang. Dan tu yang kita nak. Jadi supaya kita sama-sama nak masuk syurga. Barulah betul kau nanti mau di pintu syurga. Ini apa bono pun tak buat, confident nak tunggu kat syurga, datang neraka tak apa. Kan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita berbahagia bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan secara casual aja Ustaz Syamsul menyebutkan tuan-tuan, tetapi penyampaian yang casual itu tetapi message-nya berat tuan-tuan. 3 perkara yang ditekankan untuk kita berkumpul di syurga Allah SWT, semuanya akan berkumpul di syurga. Apa dia tuan-tuan? Hidayah. Usahakanlah dapat hidayah. Bukan untuk diri seorang aja. Isteri, anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, kalau ada ipar yang duduk dengan kita, kalau ada anak saudara duduk dengan kita, jiran tetangga, sahabat anda, lebih luas lagi kawan di office, usahakan hidayah. Yang kedua, ialah maghfirah, keampunan Allah SWT. Dosa banyak. Saya yang bercakap ni tuan-tuan dan puan, terasa-rasa tak terpikul dosa nak dibawa bertemu dengan Allah SWT nanti. Kemudian tuan-tuan dan puan, ialah rahmat Allah SWT. Tak ada benda yang akan berlaku, sembayanglah macam mana pun, kalau rahmat Allah tidak ada dalam kerangka hidup kita ni, tak ada apa yang dapat dilakukan tuan-tuan dan puan. Sebab itu disebutkan tadi, bagilah kita membudayakan semuanya. Kita budayakan tentang ibadah, membudayakan kerja kuat untuk melakukan sesuatu bagi membawa diri dan seluruh keluarga dan masyarakat untuk menjadi ahli syurga Allah SWT. Ustaz Nafi, saya nak menyebutkan soal tentang disebut tadi yang pertama tentang hidayah ni. Ini kalau kita tengok tentang tentang hidayah, usaha kepada hidayah. Hidayah ini hak Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu boleh usahakan hidayah, tapi kuasa mutlak yang meletakkan hidayah kepada hati manusia ialah Allah Subhanahu wa taala. So, saudara, dalam bulan Ramadan ni, kalau bulan Ramadan ni tak dapat juga hidayah, hujung Ramadan ini tak masuk, tak tercapai juga hidayah. Cuba kita tanya bulan yang mana lagi? Waktu Qiyamul Lail, waktu Lailatul Qadar ni tak jumpa juga hidayah. Waktu kita 30 hari ni tuan-tuan, dalam suasana COVID-19, PKPB ni, tak juga nampak hidayah. Bila lagi tak turun hidayah? Dan sebagainya dah umur macam saya, 72 tahun. Tak ada hidayah lagi. Sembayang tidak lagi, Qiyamul Lail tidak lagi. Bukan itu saja, itu berat. Tuan-tuan kita tengok, tarawih tidak lagi, baca Quran tidak lagi, tadarus tidak lagi dalam bulan Ramadan ini. Jadi saya nak minta lah orang yang telah diduga oleh Allah SWT. Hidayah ni pun dengan duga Allah SWT, ujian Allah SWT adalah merupakan salah satu perkara-perkara yang dikait langsung dengan untapan manisnya hidayah yang diturunkan kepada kita. Dan orang yang boleh menjawabnya atas ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala, the suffering ini, ialah Ustaz Hanafi. Sila Ustaz. Okay. Alhamdulillah, kita bicara tentang hidayah, tapi jangan kita lupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melangkah menaiki mimbar, Nabi sebut amin. Dan Nabi langkah lagi amin, amin. 3 kali Nabi sebut amin. Habis saja khutbah, lantas ditanya sahabat kepada Rasulullah, kenapa kau sebut 3 kali amin? Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celakalah bagi mereka yang ada ibu dan ayah, tetapi mereka tidak berbakti pada ibu dan ayah. Kedua, celakalah mereka yang mendengar orang berselawat menamamu tetapi tidak berselawat ke atas kamu. Yang ketiga, celakalah bagi mereka yang didatangi Ramadan tetapi membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Allahu Akbar. Bukan rugi, tapi perkataan yang Nabi Jibril gunakan adalah celaka. Celaka ni satu kemusnahan yang masih boleh diperbaiki, tetapi dia telah berlaku kerosakan yang besar dari sudut akidah dan juga keimanan dia. Jom pujuk hati kita dalam bulan Ramadan ni, kita tak nak sia-siakan bulan Ramadan. Tak nak jadi orang celaka. Dengan yang pertama, baiki hubungan dengan Allah. Banyakkan ibadah pada Allah. Mohon ampun pada Allah. Barulah hidayah masuk.
menerobosi hati-hati kita yang hitam dan gelap tu, barulah Allah beritahu, Allah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Syaitan membawa manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Nak jemput hidayah, yang pertama, baiki hubungan dengan Allah. Jangan sia-siakan Ramadan, bulan rahmat Allah, bulan keampunan, dan bulan yang paling dinantikan oleh orang-orang beriman. Yang kedua, baiki hubungan dengan mak dan ayah. Allah tak pandang berapa banyak Quran yang kita khatam dalam bulan ni. Allah tak pandang berapa banyak sedekah yang kita buat dalam bulan ni. Allah tak pandang berapa panjang janggut kita, berapa hitam dahi kita. Tetapi sekali kita lukakan hati ibu dan ayah kita, tempat kita neraka. Jom, dalam Quran tak pernah pisahkan ayat. Jangan kamu mensyirikkan Allah, jangan kamu derhaka pada ibu dan ayah. Ayat ni tak pernah terpisah. Jom pujuk hati kita. Malam-malam tak dapat balik raya, tapi hubungi mak dan ayah. Pohon ampun dan maaf daripada mak dan ayah. Sementara mak dan ayah masih ada lah. Kalau mak dan ayah dah tak ada nanti, kita nak minta maaf pun susah lah. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tuan-tuan, jom pujuk hati kita. Minta maaf pada mak dan ayah kita. Takut ada mak dan ayah kita terluka dengan perkataan, dengan perangai kita pergi jumpa mak dan ayah, main handphone, tak nak bersembang. Mungkin zaman remaja kita ada lukakan hati mak dan ayah kita. Minta maaf. Dan yang ketiga, selawat. Selawat ni jalan ke syurga juga. Selawat ni mendapat syafaat. Tadi baiki hubungan dengan Allah, dapat keampunan dan rahmat. Yang dapat berkat, restu, rahmat mak dan ayah, juga rahmat daripada Allah. Dan yang ketiga, syafaat daripada Rasulullah SAW. Dalam bulan Ramadan ni, pujuk hati kita. Kita buat satu challenge. Cabar diri kita. Challenge selawat satu hari 1000 kali. Lain kalau kita dah buat, kita je boleh rasa perasaan tu. Kita ni kadang-kadang penceramah, banyak ceramah. Istighfar tak cukup 1000 kali. Selawat tak cukup 1000 kali. Macam mana perkataan kita boleh mengusik jiwa dan hati manusia, sedangkan hati kita pun masih gelap. Dia ada perkataan yang rapat dengan hidayah, iaitu taufik. Taufik ni apa dia? Iaitu kekuatan untuk istiqamah dalam hidayah Allah Ta'ala. Kekuatan. Ada orang diberi hidayah, tetapi tidak ada kekuatan untuk istiqamah dalam hidayah Allah. Dia dapat hidayah bulan puasa ni, dia tengok kawan dia mati sebab COVID, dia pun nak berubah. Berubah sehari dua, dia semayang, lepas tu, tak jadilah. Dia dah dapat hidayah. Semua umat Islam dah dapat hidayah. Baik dia munafik, baik dia fasik, baik dia murtad, dia telah memiliki hidayah. Allah dah campak hidayah, cahaya Islam pada dia. Tapi dia tidak istiqamah. Dia tidak ada kekuatan taufik. Ataupun perkataan lain, usaha untuk kekal dalam hidayah Allah dengan beribadah dengan sebaik mungkin pada Allah. Dia tidak mahu meningkat. Dan saya nak ulas sikit pasal takwa. Takwa ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Moga kamu bertakwa. Ayat yang pertama, ya ayyuhallazi, kasih sayang. Itu adalah panggilan kasih sayang kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Itu cara Allah panggil kita. Kita ada dua bos. Satu bos yang cakap kasar, satu bos cakap lembut. Kita mesti suka bos yang cakap lembut. Cakap lembut. Walaupun kita bos, kita sultan, kita yang di Pertuan Agong, kita Perdana Menteri ke apa pun,
lemah lembutlah terhadap orang bawah kita. Sebab itu akhlak Allah. Yang pertama, nak dapat akhlak, yang pertama sekali hati kena bersih. Macam mana Ustaz Samsul beritahu tadi, lain di mulut, lain di hati, tak. Dia sama mulut, sama hati. Lurus mulut, lurus lidah kerana lurusnya hati. So, jom kita baiki yang pertama, iaitu hati kita. Sentiasa memohon hidayah daripada Allah. Yang kedua, kita baiki akhlak kita. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan makhluk. Yang ketiga, tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu, itu adalah cara para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Nak dapat masuk syurga ni, kena kerap baca Quran. Kena dapat petunjuk, hidayah ni terkumpul dalam Al-Quran. Pernah satu Profesor Dr. Gary Miller, dia pernah membakar Bible. Dia kata Bible penuh dengan penipuan. Tak lama lepas tu, anak murid dia hadiahkan Al-Quran in English. And then they read the Quran and then nak cari kesilapan dalam Quran dalam masa 3 minggu dia bertemu hidayah. Read Quran. Baca Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan baca Quran. Ada hidayah di situ. Dan Masya Allah, bila dah dapat pertama hati yang bersih, yang sakinah. Ustaz, Datuk Asali, Ustaz Samsul, mana letak rahmat? Rahmat tu pada hati. Bukan pada tubuh. Bukan pada harta. Tapi pada hati. Orang yang dapat hidayah. Orang yang dapat rahmat Allah. Hati dia senantiasa tenang dia. Dia tidak mencari petunjuk Lailatul Qadar dah ke belum, tak. Dia senang dia bangun beribadah malam. Dah lepas pun dia bangun. Lepas Syawal pun bangun malam. Ibadah pada Allah. Sebab dia rasa bila dia rapat dengan Allah, hati dia tenang. Ini nak buat. Dah habis tu tuan-tuan, macam mana nak dapat takwa? Nak masuk syurga ramai-ramai ni? Takwa ni, dia ada anak tangga. Anak tangga yang pertama menundukkan nafsu. Anak tangga yang kedua melalui amal soleh. Anak tangga ketiga melalui istiqamah. Baru jumpa takwa. Takwa adalah setinggi-tinggi iman. Takwa adalah semanis-manis hidayah. Wallahu alam, Datuk. Tu je. Masya Allah. Cantik Ustaz, cantik. Memang cantik. Ulasan Ustaz ni, Masya Allah. Bertingkat-tingkat. Apa ni Ustaz Syamsul, tengok dia punya ulasan tu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kalau saya perhatikan daripada awal tadi, saya nampak. Macam kita melangkah tangga pertama, melangkah tangga kedua, melangkah tangga ketiga. Cantiklah tuan-tuan. Inilah tuan-tuan. Kalau misalnya kita malam ini tuan-tuan dan malam-malam yang lepas, malam berikutnya, tak minta anak kita duduk di depan ni, buka handphone masing-masing, cerita mengenai tuan-tuan, syurga, jumpa kita semuanya di syurga. Kalau isteri kita tak ada, kalau bapa kita tak ada, mak kita tak ada, seluruh anggota keluarga tak ada, macam mana tuan-tuan? Padahal saya nak tanyakan Ustaz Syamsul, semuanya mengatakan tuan-tuan, bila ada syarahan tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan yang disebut Ramadan itu adalah madrasah, madrasatul Ramadan, madrasah Ramadan, madrasah Ramadan, madrasah Ramadan. Apa dia madrasah? Nak bina, tuan-tuan, nak bina diri, nak bina jiwa, nak bina hati, nak bina kalbu. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz tadi tuan-tuan. Masya Allah, Ustaz Hanafi, ulasan-ulasannya jempulan lah tuan-tuan dan puan. Tapi balik kepada madrasah Ramadan ni, kita dah melalui macam saya lah. Kalau saya mula puasa yang diterima oleh Allah selepas saya balik lah 13, dekat-dekat dah tuan-tuan 60 tahun saya berpuasa. Dekat-dekat 60 tahun dah berpuasa. Berpuasa yang saya bertanggungjawab terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya sudah pun memayyiz, saya sudah pun mukallaf, saya sudah pun tuan-tuan masuk pada period yang saya bertanggungjawab penuh pada diri saya. Tuan-tuan nampak. Tapi kita ambil polis atau tentera pergi kursus tuan-tuan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Boleh ke polis atau ambil polis lah tuan-tuan, dah berkursus 3 bulan atau 6 bulan atau 6 bulan lah biasanya, rekrut 6 bulan. Boleh tak dia keluar kasut dia tuan-tuan, dia pakai slipper aja? Boleh tak dia keluar tuan-tuan, dia pakai lengan pendek, pakai t-shirt aja? Dengan kawan dia pakai t-shirt tuan-tuan. Tak boleh. Boleh tak dia keluar pakai misalnya seluar putih, baju hitam seluar putih? Tidak. Dia tak akan buat tuan-tuan.
Boleh tak rambutnya sukati-sukati aja tu. Nak belah sini ke, nak potong sini ke, nak potong tepi ke. Tuan-tuan nampak tuan-tuan dia. Within 6 months, everything is changed. Total, the change is rather total. Tapi kita Hasan Ali dah 60 tahun berpuasa tuan-tuan. Yang tunggang juga, yang tongging juga, yang kaki perempuan juga. Yang tak kerti baca Quran, tak kerti baca Quran juga. Yang tak kerti semayang juga. Yang pukul isteri juga. Yang tak tegur mak mentua juga. Tuan-tuan Puan, apa ni? Dosa besar, dosa kecil, dosa sedang, apa yang kita tak buat? Padahal kita dah berpuasa 60 tahun dah tuan-tuan Puan. Kenapa ini berlaku? Soalannya mudah sekali. Soalannya mudah tuan-tuan. Tapi dengar jawapannya daripada Ustaz Syamsul Debat. Sila Ustaz. Sekali lagi soalan Datuk Hasan. Yang menyebabkan saya marah. Saya mikir aku ni nak kau jawab yang mana satu ni pun tak tahu dah. tapi kreatif lah, kreatif. Itu tuan-tuan tu sebab saya tak nak forum dengan dia orang. Itulah salah dia orang ni, dia kreatif. Bab bertanya. Itu sebab saya fikir memang semayang hajat sebelum nak forum. tapi betul lah kan. Maknanya kata kita ni sebut pasal madrasah, sebut pasal ni, tapi macam mana? Itu saya cakap, saya dalam forum kita lepas, pembicaraan kita lepas, saya kata, ada orang ni, dia join tim tadarus. Dia kata, saya baca tak pandai, saya baca mengangkat. Orang lain elok berselok, mengangkat, kenapa? Orang cakap kan. Rupanya dia baca gagap, baca tak lancar. Jadi dia bantai duduk tepi. Dia kata dapat pahala kan Ustaz, ya peplo jelah kau semak tang topi lah. Dia pun semak ya waktu orang lain baca. Masalah dah 5 tahun macam tu, banyak duduk topi je. Kan? Jadi mana kata apa improvement yang kita nak. Tuan-tuan, kalau ikutkan saya setuju Tuan Hasan Ali sebut tadi. Yang bab saujaan tadi kan, askar, tentera, polis. Dia khusus 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau kita tengok, dia nak naik pangkat, dia kena latihan lain lagi. Dia kena latihan lain lagi. Makna kata ada lagi dia punya intensive training dia. Kita kena ingat, madrasah Ramadan ni satu pentarbiahan untuk didik kita. Jadi kalau nak ukur hebat tak hebat ibadah kita diterima atau tidak, salah satunya adalah konsistensi kita. Selepas kita bergraduasi di pagi Syawal, dapat sijil pagi Syawal, itu yang dulu-dulu sebelum PKP dulu, pagi raya dah salam dengan orang bukan mahram dia. Pagi raya dah bergambar dengan tak bertudung. Pagi raya lagi dah kumpul dengan semara, bila dah ngantuk, dah membalun lubang 3 batang buluh tu, baring dekat tengah ruang tamu tu dengan tersingkap semua kain. Habis tolak poin semua. Jadi makna kata, sekarang ini kita tengok, bagaimana ukuran kita. Tu belum cerita lagi, hari raya yang dulu, kalau kita tengok dulu, Datuk Hasan ya, Ustaz Nafi, bila jatuh je hari raya tu hari Khamis atau hari Jumaat, cuba tengok. Berapa ramai orang lekor beraya sampai dengan tak rasa bersalah tinggal sembahyang Jumaat. Tengok. Dah habis ke Jumaat tadi? Rasa nak tempeleng kepala Ustaz Sekor kan? Bayangkanlah. Jadi makna kata betul, di mana silapnya? Mana silapnya? Sebab itulah tadi dia cerita dengan selamanya ada orang cakap I belum dapat petunjuk lagi, kata I belum dapat atau orang Melayu saya sebut belum sampai seru, dia kata. Belum sampai seru. Dia orang punya faham, dia ingat seru petunjuk ni nak kena tunggu sakit. Untuk makluman semua, Ustaz Nafi bukan lepas dia kena sakit dia jadi baik ni. Tak ada, dah lama dia baik dah, tuan-tuan. Tapi ceritanya Allah uji lagi nak bagi poin tambah. Orang kita Datuk Hasan, dia punya faham seru tu, dia accident terbalik kereta tapi dia hidup lagi. Tu seru tu. Untung kereta terbalik hidup lagi, kau mampu tahu macam mana. Langsung tak dapat. Jadi jangan tunggu accident. Jadi mana kata, itu sebab kita sebut awal tadi, qajalah hidayah. Ustaz Nafi hari ni bagi poin sanang-sanang tuan-tuan. Besok kita baik-baik ke mak ayah. Kan payah mana? Kan? Cakap elok-elok dengan dia. Kau mak kita pokak dah tua, pokak. Jangan dijorit-jorit kan. Pergi kat topi cuping telinga tu, bibit melakakkan telinga tu, cakap elok. Mak, cakap, mak nak rondang itik. Cakap betul. Okay, ni 9 ni ada rondang itik ni yang sadap kan. Lepas tu,
Cakap elok-elok. Jangan disakitkan hati. Jangan ingat, alah dia pekak, dia tak dengar. Tak baik kita macam tu. Diajar pula oleh Ustaz Nafi selawat. Kan Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Kita nyebut nama bini selalu, ayang, ling, anjo, macam-macam gelaran kita panggil. Buah hati, intan, payung. Kan? Nabi sebut nama Nabi pun kedakut. Bukan kedakut, dia dah kedamut. Kedamut ni kedakut campur komut. Kedamut namanya. Kan? Bapak kedakut. Sebut nama Nabi. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu, saya tak ingat lah, tapi ada satu dalam kitab Kasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa, ada satu kisah digambarkan bagaimana seorang lelaki ni dia bermimpi. Ketika zaman sahabat dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi. Dan dia kata, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku bukannya marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Kenapa lah kau tak kenal aku? Bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah aku sendiri? Memang betul aku kenal umat aku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau kerana kau tak pernah sekali pun dalam hayat kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur. Meraung dia, menangis. Mulai saat itu, dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 100 kali sehari. Dan selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Kali ini Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Kita nampak benda tu simple tu kan. Sebab kita tengok pencamah-pencamah kan, ada pencamah bila dia camah, itu pun Allah sallallahu Allah sallallahu. Kan dia dah melazimkan diri dia berselawat tuan-tuan. Ini astaga. Apa bondo astaga? Kan bila ni oh my god lagi tak berguna tuan. OMG. La ilaha illallah, parah betul. Nak kata lahir kat London, Londu, Alu gajah, alah parah betul lah perangai masing-masing. Itu semua lah tu. Jadi makna kata, benda senang-senang dari Ustaz Nafi ajar. Dan kita tengok, hidupkan sunnah. Tadi, awal-awal tadi Ustaz Nafi cakap hidupkan sunnah. Nabi punya sayang kita, dua tanda kita tengok Nabi sayang kita. Apa dia? Pertama, Nabi minta, ya Allah, umat aku janganlah kau bagi panjang-panjang. Nabi minta, kenapa? Sebab Nabi sayang kita. Sebab Nabi kenal umat dia. Umat Nabi ni, Nabi cakap, umat aku ni, kalau bagi umur panjang-panjang, bukan lagi elok dah. Nabi tak cakap macam tu lah. Tapi kita faham macam tu. Sebab Nabi pernah cakap, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Bayangkanlah kalau umur kita macam apa? Macam umat Nabi Nuh, 950 tahun. Memang kosong masjid surau. Silap-silap video kamera tu pun, kameraman tu siap beritahu. Ustaz Samsul dah habis Syamah akan tekan off. Dia pun balik tak dengar. Kan? Tapi makna nak ceritakan hari ni sebenarnya Nabi saya itu satu. Kedua, Nabi letak standard yang paling rendah sekali. Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di syurga. Nabi tak cakap siapa yang hidup 10 sunnah aku, siapa yang hidupkan kurang-kurang 30 sunnah aku. Satu sunnah itu pun tak boleh nak buat tuan-tuan. Itu sebabnya bulan puasa dia boleh makan buah kurma. Kemen marah dia waktu buka puasa. Kurma dulu dia marah nak. Kurma sunnah Nabi. Bapak punya marah. Lepeh hayo-hayo kotak buah kurma dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayu pernah tak nampak dia dah. Makna kata dia ni pun seolah-olah yang dikatakan menghambakan diri pada Ramadan bukan pada Allah. Itu yang kita tak nak. Jadi kita nak keberterusan tu. Jadi Datuk Hasan tanya macam mana caranya. Puncanya adalah setting. Puncanya setting. Saya bagi analogi lah. Saya ni orang debat ni dia gambar bagi analogi. Macam handphone kan. Handphone. Datuk Hasan Ali dia kalau beli handphone, dia tentukan dulu tengok. Ni torang ni nak torang mana. Okey, nak torang mana. Okey, kita nak torang bagi torang betul. Sebab mata dah tak nampak mungkin macam tu. Lepas tu tulisan nak besar mana. Macam budak-budak muda tulisan ni kecil-kecil. Macam Datuk Hasan Ali besar. Telefon lompek dalam komputer tu sap lempak. Contohlah tu. Ni contoh tu ya. Lepas tu dia punya ringtone tu dia nak lagu lama, dia tak nak lagu baru. Dia nak lagu Fatimah, dia nak lagu macam tu. Setting. Tapi perasan tak setting dekat telefon kita akan tekan sekali je. Dia kita tak hari-hari setting tu. Bila ada masalah kita rasa tak sesuai begitu tukar. Jadi kemudian bila dah setting kita akan pakai selama-lama yang kita boleh pakai. Macam tu juga dengan Ramadan ni. Kalau setting kita
aku kenapa kau puasa? Dah semua orang puasa, tak puasa. Maknanya memang tak kata lah. Kenapa kau sembahyang tarawih? Kan apa hal pula orang semua sembahyang tarawih, aku tak sembahyang. Kan anak aku cakap apa? Semata-mata nak tunjuk depan anak saja. Jadi apa sebenarnya? Itu sebabnya yang paling penting sekali itu kita kata tadi. Barang siapa yang beribadah, dan beribadah tidak bersungguh-sungguh, tetapi nak ikut syariat. Contoh kan, dia tak sungguh-sungguh nak ikut dan ikut syariat, cuma tak ikhlas. Tak ada point. Dia ikhlas. Satu tak ikhlas tapi tak ikut syariat pun sia-sia. Jadi yang penting ibadah ni, itu sebabnya sebelum sampai Ramadan, setting nombor 1 minta ampun Allah banyak-banyak. Setting nombor 2 berazam, tak nak ulang lagi dah. Kalau tak sengaja ulang, taubat balik semula. Reset balik. Dan yang ketiganya, berazam untuk memahami amalan-amalan nak kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jadi bila kita tak faham, main buat aja, dia jadi sia-sia. Kita hanya ikut-ikutan macam burung kakak tua, ajar dia bismillah. Ajar dia mengaji, sudahnya burung kakak tua tu hafal daripada kita, lagi tahu lah kita pada burung kakak tua tu. Jadi makna kata bila setting itu kita dah buat, kita dah ikut perbetulkan, memahaminya, barulah betul kita akan dapat meneruskannya sampai ke bulan-bulan akan datang. Sebab kita dah faham, oh ibadah ni untuk ini, oh solat ni begini, oh solat tahajud ni begini. Baru dia tahu yang witir tu setiap malam Nabi buat. Dia ingat bulan puasa je witir. Sebab selama ni tak faham. Ikut-ikut je. Kan? Lepas tu, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni apa? Qiyamul Lail ni bangun malam, ibadah. Dan Nabi tak sebut pun, mesti solat ni. Tak. Bangun ibadah. Paling tidak, kalau kita mampu mengaji Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Mampu. Pasal apa malih orang ni. Tapi tak apalah. Itu je mampu. Ibadah juga. Ini dia ingat dia mulai main bangun dia manung tu, tak bangun ibadah. Bangun malam. Ni bangun koncing tidur balik tak kira dah. Itu kan kita bangun malam tu. Tu koncing malam nama tu. Kita kira sekarang ni bangun beribadah pada Allah. Pemahaman tu penting. Barulah tubuh melakukan perbuatan, roh ikut sama, dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah terima ibadah kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Tuan-tuan apa yang disebut tadi dua-dua Ustaz, ya. Ustaz Hanafi dengan Ustaz Samsul. Tuan-tuan tengok rangkum balik tuan-tuan konten isi dia tu tuan-tuan ya. Sesungguhnya tuan-tuan yang nak dibawa dalam hidup ni ada yang mudah, ada yang tak berapa mudah. Bagi orang tuan-tuan, bagi orang yang biasa, bagi orang yang sudah taat, bagi orang sudah ada ciri-ciri ketakwaan kepadanya, macam yang disebut oleh Ustaz Alfi tadi, tak ada masalah. Nak bangun malam tak ada masalah, bersahur tak ada masalah, berbuka tak ada masalah, baca Quran tak ada masalah, tadarus tak ada masalah. Tetapi bagi yang tidak lagi tuan-tuan, saya nak pergi kepada bagi yang tidak lagi. Sebab daripada pemerhatian kita tuan-tuan, bagi yang tidak lagi ni lebih ramai daripada bagi yang sudah pun memperhatikannya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW perancangannya untuk datang Ramadan ni, setengah hadis mengatakan 11 bulan sebelum Ramadan tu dah dirancang dah. Ada hadis mengatakan tuan-tuan, 3 bulan tu, Rejab, Syakban, Ramadan. Rejab, Syakban, Ramadan. Rejab tu dah betul-betul dah tuan-tuan, dah letak dekat dia punya mapping board. Dah letak dia punya action board, dah letak dah. What need to be done? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk isteri 1, 2, 3, 4, 5. Untuk anak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk amalan infradi diri sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Amalan jama'i 1, 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan, saya nak tanya para penonton dan mata sekalian, berapa orang yang letak ada the planning board tentang Ramadan ini? Bagi tahu anak-anak, bagi tahu isteri, bagi tahu orang yang bersama-sama kita dalam rumah kita, apa nak dibuat, apa persediaan badaniahnya apa, persediaan jasadiahnya apa, persediaan mental akliyahnya apa, persediaan ruhiyahnya apa. Tuan-tuan, saya tak fikir, minta maaf tuan-tuan, saya nak minta maaf ni. Saya tak fikirlah ada tuan-tuan perancangan yang dibuat, dia punya plannya apa dibuat sejak daripada bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Syakban wa balighna Ramadan. Kita sebut, tak ada imam yang tak sebut tuan-tuan. Perancangan kita minta supaya Rajab dan Syakban itu kita berada dalam bulan itu dan ditemukan kita lagi dalam bulan Ramadan.
Masya Allah tuan-tuan. Jadi saya ingat kalau Ustaz Hasan Afi tentang macam mana Ustaz dia, macam mana masih lagi. Kita kadang-kadang kesian, saudara mara sendiri, kawan-kawan sendiri, bukan kawan-kawan sendiri, saudara mara sendiri, kita sendiri pun lemah, tak lemah. Makin nak tua makin lemah, makin tua makin lemah, makin tua makin lemah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, makin yang nak mati, makin nak mati berjihad, makin nak mati berjihad. Abdullah bin Maktum ni tuan-tuan, tua buta. Jihad tuan-tuan, jihad. Jadi macam mana Ustaz Hanafi kita nak bangunkan semangat ni kepada teman-teman supaya datang di Ramadan, kita ada 2 hari lagi, jangan sia-siakan Ramadan ini, insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita balik pada tajuk ni, jumpa semua di syurga. Manusia nak jumpa semua umatnya di syurga, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi buat satu langkah. Satu je langkah Nabi buat untuk orang-orang ni, umat-umat Islam ni, baik yang pernah jumpa Nabi hingga ke akhir zaman, nak jumpa Rasulullah SAW dalam syurga, satu je Nabi buat, iaitu dakwah. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 perkara ni Nabi buat, dan kita panggil 3 perkara ni adalah dakwah. Dakwah ni dalam bahasa dia ajak, marilah peluk Islam, marilah sembah Allah, marilah kita masuk syurga, jumpa Allah di dalam syurga. Itulah yang Nabi buat. Formula dia dakwah. Dakwah ni kata ulama dia ada 2. Raja segala amal, raja segala ibadah adalah solat. Raja segala amal adalah dakwah. Ada juga ulama kata sedekah. Jadi dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ajak seorang lelaki yang tak pernah solat, dengan kita share video forum malam ni dengan Datuk Hasan Ali, dengan Ustaz Samsul, kita share. Kemudiannya orang pun tengah-tengah malam tak tahu nak buat apa, tengok video ni, Masya Allah, lembut hati dia untuk berubah. Tiba-tiba dia berubah dan dia berkahwin. Dia pastikan isteri dia pun solat. Kemudiannya pastikan isteri dia tutup aurat. Disebabkan video yang tuan-tuan share ni, kemudiannya dapat anak. Dia pastikan anak dia solat, keturunan dia solat, dan akhirnya sampai ke akhir zaman keturunan dia solat. This is the real multi-level marketing ciptaan Allah. Dakwah, dakwah. Kerana tu tuan-tuan, hari ni kalau kita sebut di kalangan para ustaz, kita tak boleh nafikan Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu. Bila sebut bila kita sebut Ustaz Abid Liu, kita kata wah, tu hebat. Tapi orang tak tahu punca kejayaan Ustaz Abid Liu adalah dakwah. Bagaimana jemaah tabligh berjaya mengusik hati Ustaz Abid Liu. Orang tak nampak tu. Dan kemudiannya bila dia dah tertarik dengan jemaah tabligh ni, dia ikut bulat-bulat lebih hebat daripada orang Melayu yang mengislamkan dia tu. Dia ikut bulat-bulat. Dia dah tak ada. Dia yakin, dia setting, dia ikut. Sedekah tak menyebabkan dia miskin. Dan akhirnya tuan-tuan, itu yang membentuk pribadi dia daripada kecil sampai ke hari ini. Itu dia. Dakwah. Okey, jom. Selain kita berdakwah di alam media ni, di alam maya ni, kita dah guna, kita share ni, kita juga boleh berdakwah melalui akhlak. Saya bab dakwah ni, Datuk, saya tak ada benda. Saya ringkas 4 perkara. Pertama, ucap pertama Nabi ketika jadi PM, bila masuk bumi Madinah, Nabi sebut apa? Sebarkan salam. Sebarkan, saya nak beritahu Datuk itu, show to the world Islam is love religion. Masa saya di UK baru-baru ni, masa saya di US baru-baru ni, saya sentiasa beritahu jemaah kita, show to the world Islam is love religion. It's not terrorist, it's not agama peperangan, bukan. Tetapi agama penuh kasih sayang. Nombor dua tuan-tuan dan perempuan, selepas tu kita tunjuk ni, sebarkan salam. Nak masuk syurga pun kena banyak beri salam tu.
Sebab salam adalah perkataan yang berlega-lega di kalangan ahli syurga. Yang nombor 2, selepas itu Nabi kata berilah makan. Beri makan, help each other. Bukan je bagi makan. Itu yang kita ustaz-ustaz ni gomuk. Sebab apa? Sebab tiap-tiap kali pergi ceramah, dibagi makan. Dibagi makan. Bulat badan. Bulat badan kita. Saudara perempuan muslimin dan muslimat, bukan bab makan. Tapi maksud Nabi, help each other. Tolong-menolong. Datuk Hassan Ali ada buat projek madrasah katanya. Kita tolong sedekah. Itu juga dimaksud bawah beri makan. Katalah ada ustaz-ustaz banner tahfiz. Dan tahfiz dia ni, kita tolong. Tolong tu makna juga beri makan. Help each other. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, Nabi kata qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam ni bukan sekadar qiyamul lail untuk cari Lailatul Qadar. Tetapi Allah latih kita daripada qiyamul lail. Sincerity, ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Tanpa dilihat oleh manusia, kita bangun malam. Salat, mohon ampun. Kita mohon ampun pada Allah, ikhlas pada diri kita. Ya Allah, aku tak pandai jaga anak-anak aku. Ya Allah, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, itu kita ikhlas dengan mengaku kesilapan dan kelemahan kita. Dan ikhlas kepada orang yang kita tolong. Kita tolong orang dalam bulan Ramadan ni kerana untuk gembirakan Allah. Bukan nak tolong orang. Wa ma khalaqtu jinna wal insa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Perkataan ibadah, Hasan Al-Basri beritahu, to make Allah happy, untuk gembirakan Allah. Ada orang tanya, ustaz berdakwah pada maknya. Tiba-tiba dia kembali ke pangkal jalan, ikut Islam. 2-3 bulan lepas tu dia kembali kepada perangai lama dia, ustaz. Ustaz tak sedih ke? Tak penat ke ikut? Jadi saya senyum je. Saya kata tak. Saya berdakwah bukan untuk mengubah manusia. Saya mengajak mereka ke syurga. Tetapi saya berdakwah atas perintah Allah. Untuk gembirakan Allah. Bukan kerana makhluk. Itu maksud saya. Dan yang keempat. Tak lain dan tak bukan. Iaitu Siratul Rahim. Networking. Kena ada jemaah. Sebab tu jumpa semua di syurga, semua tu mesti ada jamaah. Jemaah ni apa dia? Mestilah luruskan saf, rapatkan saf, ajak orang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu semua. Bila sebut semua tu dakwah dan jamaah. Kambing, biri-biri yang keseorangan ataupun seko-seko, mudah dibahan serigala berbanding jamaah. Kita kena jemaah. Ada ustaz pakar hadis. Ada ustaz pakar macam bidang saya dakwah. Ada ustaz macam Dr. Izhar, dia pakar fiqh. Kita rindu ilmu dia tu. Dah lah dia handsome, pandai pula ilmu fiqh. Oh, hebat. Datuk Asad Ali, kehebatan dia dari sudut memotivasikan orang. Tanya soalan tu kita pun, ya Allah, kita terasa duduk dalam forum Hayat Islam zaman dulu lah tu. Kemudiannya Ustaz Samsul Debat, kehebatan dia bodobat. Tengoklah, macam-macam kita punya. Bila kita gabung jalinkan, ada networking, pakar hadis ustaz ni, pakar ni. Kita refer each other. But today, we fight each other. We blame each other. We down each other. Tapi kita tak nak buat. Kalau ustaz-ustaz berpecah, macam mana orang awam nak faham? Macam mana orang awam nak dapat contoh? Semua tolak ustaz ni hero, ustaz ni hero. Padahal nobody perfect. Tak ada seorang ustaz pun perfect. Kita lemah. Kita perlu bergabung. Macam mana Datuk buat malam ni? Gabungan yang dan Datuk buat sebelum-sebelum ni. Itu gabungan. Gabungan, we complete each other. And then we show to the world Islam is the best religion. Pada saya tu, nak masuk syurga, tak ada jalan lain. Nak ajak orang-orang yang belum faham agama kepada agama, kita kena present pada mereka kaedah masing-masing. Nama dia hikmah. Dakwah hikmah. Pernah satu hari saya berdakwah dalam 10-11 tahun dulu di Lorong Haji Taib. Masa tu geng-geng maknyah ni saya ada buat usrah di situ. Tapi diorang ni datang, Ustaz,
Ustaz, saya dah potong kemaluan laki-laki saya, simpan dalam botol Ustaz. Ustaz tak tengok, dia pun tunjuklah. Ustaz, tak apa kan Ustaz, janji kita Islam. Kita tak murtad, kita tak keluar dari Islam, kita dah buang kemaluan laki-laki, kita pakai kemaluan perempuan. Tak apa Ustaz, tak ada masalah. Janji kita Islam. Nanti Ustaz kan, betul tak Ustaz saya kata? Dia kata, Allah nanti ambil kita ni, dia colup-colup dalam neraka, lepas tu dia masukkan dalam syurga. Dia cakap colup, dia ingat biskut kau. Dia ingat biskut kau colup dalam kopi petang-petang makan. Ketika tu nak jawab macam mana? Dalam dakwah dia ada double H. Dalam dakwah ada double H. Sometimes kita jawab melalui hukum. Sometimes kita menjawab melalui hikmah. Dia kena ada hikmah. Kebanyakan orang dia direct tu hukum menyebabkan kita punya sasaran dakwah tu jauh daripada kita. Dan akhirnya meninggalkan agama. Tetapi kalau kita jawab melalui hikmah, bagaimana Rasulullah SAW kata, aku ni minum arak, aku nak usah boleh. Tapi jangan menipu. Teknik. Islam ni bukan satu jalan je. Dia ada banyak jalan dan banyak teknik. Dan setiap orang yang kita nak ajak pada Islam dan masuk semua dalam syurga, mesti ada teknik. Saya ada 9 orang anak. 9 orang anak berbeza-beza. Anak nombor 1, Alhamdulillah Hafizah. Anak nombor 2, coming soon Hafizah. Anak nombor 3, Hafizah. Anak nombor 4, laki-laki. Dia ni teknik dia, dia kena bagi ganjaran. Bagi teknik macam mana nak. Susah nak suruh dia mengaji. Tapi ada teknik. Cara cakap, cara ni. Kena je Swiss dia tu. Alhamdulillah. Semalam baru khatam 30 juzuk. Alah. Kakak dia dah khatam seminggu lepas dah. Sebab apa? Sebab teknik berbeza-beza, kemampuan berbeza-beza, cara faham berbeza-beza. Ada orang suka Datuk Hassan Ali, ada orang suka Ustaz Samsul, ada orang suka Ustaz Hanafi, ada orang suka Dr. Izzah. Sebab apa? Sebab manusia tu berbeza-beza, dia kena teknik berbeza-beza. Allahu alam, Datuk. Itu saja. Okey, sebagai yang mengakhirkannya, pergi pada Ustaz Samsul ni, Ustaz ya. Kita baca beberapa penulisan ya, macam mana dia orang menggambarkan Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Apa dia punya tonggak-tonggak kehidupan mereka. Basically dia kata ada 3 tonggaknya. Rumahnya beres, masjidnya beres, jihadnya beres. Jihadnya beres, rumahnya beres, masjidnya beres. Masjid beres, rumah beres, jihad pun beres. One is to complement each other. One is, tuan-tuan, interdependent to each other. Jadi maknanya kalau kita dapat selepas Ramadan ni, insyaAllah bila COVID-19 sudah tidak ada, bila masjid berfungsi sepenuhnya lagi, saya haraplah tuan-tuan, mari kita ikut apa yang Nabi buat. Bereskan rumah, bereskan isteri, bereskan anak, dakwahkan isteri, dakwahkan anak, tuan-tuan dan puan, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kemudian tu bawa tuan-tuan ruh rumah ke masjid. Lepas tu masjid bawa balik ke rumah tuan-tuan. Lepas tu kesemuanya sekali mesti melibatkan diri menjunjung titah perintah Allah, mendakwahkan agama Allah, berjihad untuk menegakkan agama, meletakkan agama ke mercunya. Menjadilah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Tuan-tuan, kalau misalnya Ustaz Samsul agaknya sebagai yang mengakhirkannya, mungkin boleh menyentuh sikit persoalan itu agaknya. Sila Ustaz. Saya terus orang cakap sebenarnya daripada tadi saya memang sah jawab, saya agak kok kono-kono lah, nasib lah. Ustaz Datuk Hassan Ali ni soalan merayau saya pun. Weh, dia punya ilmu falsafah tu tinggi tu, tapi saya cubalah tu kan. Saya cakap saya tidak menghampurkan lah ya. Allah. Bila sebut tentang tu, saya ambil bila sebut tentang tu perjuangan, masjidnya beres, keluarganya beres, apa pun kita ingat. Apa pun kita lihat, kita nak jaga tiang rumah tangga kita. Manusia hari ni fokus je rumah tangga. Dalam nak menjaga rumah tangga, jaga tiang agama. Iaitu jaga hubungan kita dengan Allah. Dan apabila dah sebut tentang jihad perjuangan, benda ni juga ada kaitan dengan apa yang kita nak capai di dunia dan di akhirat ini. Kerjalah akhirat, insya-Allah dunia ikut sama. Tapi kerja dunia belum tentu lagi kita selamat. Dalam kebanyakan hal kerja dunia memang melingkuplah sampai akhirat. Tetapi nak sebut bagaimana dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menguntungkan. Allah Ta'ala bagi kita satu bisnes yang confirm untung, takkan rugi.
Maka apakah perkara itu? Iaitu perjuangan jihad ni tadi, membela agama Allah dengan dua perkara. Iaitu dengan harta benda dan dengan diri sendiri. Diri sendiri, jaga perangai. Elok-elok perangai kita. Baik kita kat mana. Kadang-kadang ada orang dia boleh baik depan orang, tapi kat belakang baik hal. Ukuran nak tengok baik tak baik, kita tetap melaksanakan perintah Allah walaupun tak ada orang di kiri kanan kita, depan belakang kita. Ada orang jadi pergi semayang kat masjid bukan main lagi, macam tu lah. Nak akid takbir tu sampai 50 kali dia punya testing. Tak masuk. Tapi bila dia punya semayang, bangun, kau jawab bangun. Orang semua, handa dia ni kan, ini handa ni kan. Tapi bila tak ada orang, dia semayang 2 rakaat, dia pun cabut lah kan. Ada orang macam tu. Dan bila kita tengok diri sendiri, satu. Yang kedua, harta benda. Yang pertama tadi, harta benda. Sejauh mana kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kan? Ada sebab, ada forum ni lepas tu melintih-lintih nombor account dekat skrin tu. Kan? Dia melintih ni, merangkak-rangkak. Dia baik buta je. La ilaha illallah kan. Kan? Cubalah. Apa salah saya tengok ada orang send masuk dalam tabung kebajikan ni, ada yang masuk RM1, ada yang masuk RM3. Sekarang saya tengok tu, yang masuk RM1 tu tersentuh hati saya. Dia boleh masuk ke RM1 tu sebab apa? Sebab dia fikir, mungkin dia tu tahap yang baik dia boleh bagi. Mungkin dia tengah susah, tuan-tuan. Jadi makna kata, keuntungan tu pula, tuan-tuan, kita ada pada bulan puasa yang adalah training. Tu saya kata, kita heran. Bulan puasa, dia boleh sibuk kalau dulu lah bukan PKP, beratus kat bank nak duit koreh kata. Nak duit baru. Duit baru masuk dalam envelope, dalam ampau dia nak bagi duit raya. Sedangkan kita nak tambah ni, bagi duit raya, bagi sedekah bulan Ramadan. Sebab ada orang besar. Tetapi bulan lain, kita akan teruskan sedekah. Tetapi bulan Ramadan, lagi pusat kita sedekah. Sebab ini pusat dia. Ini godong dia. Sini ada tawaran harga untuk. Sebab kita kena buat banyak-banyak dekat bulan Ramadan. Kan? Jadi perjuangan kita, duit kita. Kau takut buat apa? Kan? Dalam surah Ali Imran, ayat 92, Allah itu bersempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bukan sebahagian harta saja. Yang kita suka, kita bagi. Contoh dalam paket kita, tengok RM5, RM50. Mana paling suka? RM5. Bagi RM5. Yang RM50 simpan. Contoh. Kan? Jadi mana kata kita sekarang ni, bila dah bagi pula diri sendiri dan ringkasnya dan perjuangan kita tadi diri sendiri dan harta benda, apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff 10, 11, 12, 13 ni tuan-tuan balik baca, tengok balik. 4 keuntungan Allah janjikan untuk kita. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan. Dan keempat, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kejayaan, kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Jadi jangan mongot, apa lambat nak kaya, apa lambat nak senang, apa lambat aku nak berjaya dalam hidup aku ni. Sebenarnya, pertama kita tak jaga diri kita, yang kedua kita penakut. Nampak tabung buat lolap, nampak tabung buat koma, nampak tabung buat hilang ingatan. Kan? Jadi makna kata nampak mereka nak merangkak. Sepanjang saya ingat, kalau zikir lah kata, yang lalu tadi zikir lah kan. Kalau kita boleh tulis zikir dan orang baca, dah ramai jadi wali malam ni. Kan? Banyak kali dah lalu mereka tu. Jadi tuan-tuan nampak mereka tu kan, Yayasan Kebajikan tu, tuan-tuan tolonglah bank in. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tak boleh bagi banyak, bagi lagi banyak. Macam tu standard dia. Jadi mudah-mudahan kita dengan jaga diri kita dan jaga harta kita dibelanjakan di jalan Allah, mudah-mudahan dengan cara itu tuan-tuan dan puan sekalian, urusan kita masjid beres, tadi kata rumah beres, insya-Allah kita berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang hormati sekalian, alhamdulillah kita dah sampai kepada penghujung ni tuan-tuan dan puan ya. Apa yang kita bincangkan tuan-tuan dan puan ya, maraton Ramadan jumpa semua di syurga. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana disebutkan awal-awal tadi, Nabi Muhammad SAW atas sifat kasih kepada umat. Semua Nabi kasih kepada umat, tetapi kemuncak kasih kepada umat hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya dia tuan-tuan pada umat dia, sayang dia pada Ustaz Syamsul, sayangnya pada Ustaz Hanafi, sayangnya pada anak kita. Tuan-tuan dia sayang. Anak kita yang tak semayang pun disayang tuan-tuan.
Dia tak suka pasal tak sembahyangnya, tapi manusianya dia suka, tuan-tuan. Jadi kita sebagai pendakwah macam Ustaz dapatkan orang minum dan sebagainya, kita tak suka perbuatan minumnya. Tapi manusianya, masih ada ruang lagi manusianya. Masih ada ruang untuk dibaiki. Masih ada ruang untuk didakwahkan. Sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah kita memandang dengan kacamata yang berbeza setelah kita melalui proses Ramadan. Pandang isteri dengan penuh kasih sayang. Pandang mak kita dengan penuh kasih sayang. Pandang mak mertua dengan penuh kasih sayang. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jangan tunggu 1 Syawal. Orang ni minta maaf 1 Syawal, minta maaf 1 Syawal. Saya pun tak tahulah tuan-tuan macam mana tradisinya itu. Tapi kita sepanjang masa. Dosa dengan mak mertua sepanjang masa. Dosa dengan mak sepanjang masa. Dosa dengan ayah sepanjang masa. Dosa dengan Allah sepanjang masa, tuan-tuan. Jadi sebab itu malam ni tuan-tuan kita dah boleh katakan kita cover sebahagian daripadanya yang sepatutnya kita bincangkan. Tuan-tuan, alhamdulillah syukur kita dengan kehadiran Ustaz Hanafi, dengan kehadiran Ustaz Syamsul Debat, tuan-tuan, insya-Allah dapat membuka satu ruang pintu-pintu kecil, tingkap-tingkap kecil pada malam ini, tuan-tuan. Jadi dengan tingkap kecil inilah diharapkan dibuka sikit, masuklah angin-angin hidayah, masuklah bayu-bayu hidayah kepada hidupan kita, supaya insya-Allah tinggal 2 malam lagi Ramadan ini, tuan-tuan puan, diangkat martabat kita daripada orang-orang yang muslim kepada mukmin, mukmin kepada muttaqin, muttaqin kepada muhsinin. Tuan-tuan, orang yang disayangi, dikasihi dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sekali lagi terima kasih yang tidak terhingganya. Tuan-tuan, saya merasakan bila kita buka channel ini, tuan-tuan, platform ini daripada 18 hari bulan Mac sampai sekarang ni dah 21 hari bulan, tuan-tuan. Dah 2 bulan lebih, tuan-tuan, setiap malam. Saya nampak, tuan-tuan, kita mungkin letih tapi penonton tak letih, tuan-tuan. Kita letih, followers tak letih. Kita letih, tuan-tuan. Likers tak letih. Inilah kelebihan orang Islam. Inilah kelebihan orang Melayu, tuan-tuan. Hanya nak dibentuk, hanya nak dicuit, hanya nak diusik. Ini pakarnya Ustaz Hanafi. Dia pakar dakwah, bidang dakwah ni bidang dia, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi, tuan-tuan. Apapun ingatlah saya menyebut bagi tahu tuan-tuan, bantulah, tuan-tuan. Saya nak menubuhkan, tuan-tuan, insya-Allah yang kita selalu sebut, tuan-tuan, yang kita selalu sebut, kita nak menubuhkan Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah satu projek. Projek, tuan-tuan dan puan, kita ada projek sekolah rendah, kita ada projek sekolah menengah, kita ada projek universiti, kita ada projek masa kita bekerja, latihan dalam perkhidmatan namanya. Tapi bila kita dah pencen, tuan-tuan, tak ada ruang, tak ada platform, tuan-tuan. Platformnya ada di masjid, tapi kita jauh daripada masjid. Platformnya ada di surau, tapi kita jauh daripada surau. Tapi tuan-tuan, di surau dan masjid tu disentuh hal-hal mengenai nak berjumpa dengan Allah ni, disentuh sekian sambil lalu. Tuan-tuan, tapi yang mengkhusus untuk memberikan, tuan-tuan, pendidikan, namanya pendidikan hujung usia, menghala kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia Anjung Husnul Khatimah. It's a prototype. It is a prototype project. It is a prototype initiative. Belum ada lagi agaknya dalam dunia. Kalau kita Google pun tak jumpa, tuan-tuan dan puan dia. Inilah yang sedang kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan, bantulah, tuan-tuan. Non-profit making, bukan ada keuntungan apa pun. Saya sukalah nak menginfakkan apa yang saya ada, tuan-tuan dan puan, untuk membawa manusia berbondong-bondong. Saya tak fikir ada lagi tugas yang paling murni. Membawa manusia ke jalan Allah. Membawa manusia mati dalam husnul khatimah. Membawa manusia, tuan-tuan, menggugurkan dosa-dosa mereka sebelum mereka bertemu dengan Allah. Sebelum mereka, tuan-tuan, dikafankan. Sebelum mereka disembahyangkan. Sebelum mereka diliang lahatkan. Sebelum mereka, tuan-tuan, ditalqinkan. Tuan-tuan, inilah yang sedang saya usahakan dan teman-teman usahakan. Bantulah. Di mana yang boleh, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Macam tadi Ustaz Syamsul kata, running, tuan-tuan. The running advertisement here, tuan-tuan tengok ni. Tolonglah, tuan-tuan, sambut. Jangan kita jeling-jeling begitu saja, tuan-tuan. Jangan kita panam-panam begitu saja. Bagi arti dalam hidup, bagi makna dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu, insya-Allah, mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Ustaz Syamsul, Ustaz Hanafi, tuan-tuan, bila dah siap, kita punya sama-sama kita umat nanti Anjung Husnul Khatimah ni. Datanglah sekali-sekali, jengoklah sekali-sekali, tengoklah manusia daripada seluruh, daripada Sabah ke Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada selatan Thailand, daripada Indonesia akan berhimpun sana. Hari-hari di tempat itu nanti, tuan-tuan,
250 orang, 250 orang, 250 orang. Ini bukan old folks home, bukan old folks home. Ini bukan tempat merawat orang sakit, bukan tuan-tuan. Ini tempat bukan orang nak mati, tinggal sidang mati. Ini bukan pondok, bukan tuan-tuan. Ini adalah tempat kita mengislah diri kita. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dalam modul-modul yang tertentu. Supaya tuan-tuan, kita cover fardu ain. Kita cover fardu kifayah. Kita cover ilmu. Kita cover amal kita. Kita cover yang patut di-cover sebagai seorang Muslim, tuan-tuan. Untuk anak-anak pula, tuan-tuan. Untuk anak-anak ada program khas. Macam mana anak-anak ini kita nak convert menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Anak tak semayang, tak boleh bantu kita apa-apa, tuan-tuan. Anak tak pergi masjid, tak boleh bantu kita apa-apa, tuan-tuan dan puan. Anak yang tuan-tuan dan puan tak tahu macam mana bacaan-bacaan semayang, tak tahu baca Quran, apalah dia nak tolong kita, tuan-tuan. Bila kita hidup, dia nak tolong apa? Bila kita mati, dia nak tolong apa, tuan-tuan dan puan? Tak guna kita ada 9 orang anak. Tapi tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, Ustaz Hanafi. Anak nombor 1 hafizah, anak nombor 2 hafiz, anak nombor 3 hafizah, anak nombor 4 hafiz. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan. Inilah yang menyandang kita. Inilah yang menatang kita, tuan-tuan. Satu hadis menunjukkan anak-anak yang hafaz Quran 1 orang tu, dia boleh bagi syafaat kepada 10 lagi keluarganya. Maknya, ayahnya, adiknya, abangnya, kakaknya untuk sama-sama meniti pintu, meniti titian menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap-haraplah, tuan-tuan, masya-Allah, tingkatkan kita ilmu, tingkatkan amalan kita. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang terbaik akan berlaku kepada kita dalam Ramadan tahun 1441 ini, tuan-tuan. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan. Kalau tak jumpa tahun ni, jumpa tahun depan. Panjang umur kita jumpa lagi, insya-Allah. Yeah.